Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung pelajaran sirah tajuk peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, untuk peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah satu mukjizat yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad. Okey, peristiwa Isra' Mi'raj ni kalau ikutkan awak dah belajar pada tahun 4 dalam sirah Jaiz. Jadi hari ini kita akan sama-sama mengulang kaji tajuk ini. Okey, peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah satu mukjizat yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad. Awak ingat tak tajuk mukjizat yang kita belajar minggu lepas? Isra' Mi'raj dikategorikan sebagai mukjizat apa? Mukjizat maknawi. Mukjizat yang tidak dapat dilihat dan dirasai dengan panca indera, tapi perlu difahami kandungannya menggunakan akal fikiran kita. Contoh mukjizat ni ada dua je kan? Kitab Al-Quran dengan Isra' Mi'raj. Okey. Bila mukjizat ni berlaku? Bila mukjizat Isra' Mi'raj ni berlaku kepada Nabi Muhammad? Okey, peristiwa Isra' Mi'raj ni dia berlaku pada 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan Nabi bersamaan 621 Masihi, setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Peristiwa Isra' Mi'raj ni dia berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi dia berlaku semasa Nabi masih berada di Mekah. Apa yang dimaksudkan dengan Isra'? Isra' ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan pada waktu malam. Okey, Isra' ialah perjalanan pada waktu malam Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Masjidil Haram berada di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, apa pula Mi'raj? Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke alam langit untuk dipertemukan dengan Allah bersama Jibril. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di Palestin ke alam tinggi, ke alam langit. Alam langit tu Baitul Ma'mur untuk dipertemukan dengan Allah bersama dengan Jibril. Okey, Allah berikan Nabi Muhammad, anugerahkan Nabi Muhammad mukjizat ada tujuan. Sebab apa yang Allah beri bukan saja-saja. Allah beri ada tujuannya berkaitan dengan Islam. Yang pertama tujuannya ialah untuk mengambil kefarduan solat. Solat difardukan semasa peristiwa Isra' Mi'raj. Yang kedua, untuk menghiburkan hati Nabi Muhammad. Kenapa untuk hiburkan hati Nabi Muhammad? Kerana pada tahun ini adalah tahun duka cita bagi Nabi Muhammad. Yang ketiga, Isra' Mi'raj ni dianugerahkan untuk menunjukkan akan kebesaran Allah, akan kehebatan Allah. Yang keempat, untuk mengangkat darjat Nabi Muhammad. Yang kelima, untuk menguji keimanan para sahabat Nabi. Okey, peristiwa duka cita kepada Nabi ni maksudnya masa tahun tersebut Nabi telah kehilangan dua orang yang paling Nabi sayang, iaitu isteri Nabi yang bernama Siti Khadijah dan bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib. Dua orang ni adalah orang kuat yang menyokong Nabi menegakkan Islam. Dan lepas kewafatan kedua-dua orang yang Nabi sayang ini, lepas kematian kedua-dua orang yang Nabi sayang ni, orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi, semakin teruk. Mereka menyeksa dan menghina Nabi. Lalu Nabi ambil inisiatif untuk berhijrah ke Taif bersama dengan Zaid bin Harisah bagi memohon perlindungan dan bantuan. Tapi bila Nabi sampai ke Taif, kedatangan Nabi tidak diterima. Bahkan Nabi dapat herdikan dan lontaran batu sehingga Nabi cedera. Jadi Allah anugerahkan, Allah berikan Nabi peristiwa Isra' Mi'raj ni sebagai pujukan dan motivasi kepada Nabi untuk Nabi bangkit daripada tahun kesedihan Nabi. Sebelum Nabi diisrakan,
pada waktu malam tu datangnya malaikat Jibril kepada Nabi untuk menjemput Nabi ke Baitullah. Dan ketika itu Nabi sedang tidur bersama sahabat yang bernama Hamzah bin Ja'far. Mereka tidur di Hijr Ismail berdekatan dengan Kaabah. Kemudian Nabi dibawa ke Telaga Zamzam untuk dibelah dada dan dicuci hati Nabi dengan air Zamzam. Semasa dicuci hati Nabi tu, hati Nabi dipenuhi dengan hati Nabi tu dimasukkan dengan hikmah dan iman yang dibawa oleh malaikat Jibril dalam sebuah bekas emas. Okey, setelah dimasukkan hikmah dengan iman, dada Nabi tu kembali ditutup. Lalu malaikat Jibril ni minta Nabi untuk memilih sama ada Nabi nak pilih arak atau susu. Jadi Nabi pilih susu sebagai simbolik kepada fitrah, iaitu suci putih. Susu tu kan suci putih. Okey. Lepas je Nabi dah selesai proses pembelahan dada, Nabi didatangi seekor haiwan yang bernama burak. Burak ni dia ciri-ciri dia panjang, warna putih, badan dia lebih besar daripada keldai dan dia kecil sikit daripada kuda. Bila burak ni melangkah sejauh mata memandang, iaitu maksudnya dia bila dia melangkah laju, orang tak nampak, dia macam sepantas kilat. Okey. Nabi naik burak dan memulakan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah tu sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin dan diiringi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sentiasa ada bersama Nabi sepanjang Nabi berisra'. Dan dalam perjalanan tu Nabi singgah di 4 tempat perhentian. Perhentian yang pertama Nabi singgah di Madinah. Madinah iaitu nama lama dia Yasrib. Dan yang kedua Nabi singgah di Madian. Madian ni adalah tempat pohon Nabi Musa. Okey, Tursina adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dan yang keempat Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa. Setiap perhentian ni Nabi nampak peristiwa yang menakjubkan bagi Nabi. Okey, awak boleh tengok peta ni. Yang perjalanan Nabi daripada Mekah, Nabi singgah ke Yasrib dulu. Yasrib iaitu Madinah. Dan Nabi pergi ke pergunungan Sina dan sampai ke Baitul Lahmi. Dan akhirnya barulah Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Jarak Masjidil Aqsa ni dengan Masjidil Haram, jarak dia 2080 km. Ini adalah jarak perjalanan Isra' Nabi Muhammad. Okey, sepanjang peristiwa Isra' tu, sepanjang perjalanan tu, Nabi melihat pelbagai perkara yang menakjubkan. Antaranya, yang pertama, kaum yang berjihad di jalan Allah. Apa yang Nabi lihat? Nabi nampak sekumpulan manusia, dia menanam dan menuai pada hari yang sama. Biasanya bila kita menanam, kita akan menuai tu menunggu masa kan? Yang ni tak, golongan ni dia tanam, dia terus dapat hasil. Kenapa Allah beri mereka seperti itu? Sebab golongan ini golongan yang mati syahid dan mereka membelanjakan harta mereka pada jalan Allah. Yang kedua, golongan yang tidak menunaikan zakat. Apa yang Nabi nampak? Golongan ni dia berpakaian koyak rabak, dihalau seperti binatang serta diberi makan pohon berduri daripada neraka. Kenapa Allah beri macam ni? Sebab ini adalah pengajaran balasan kepada mereka yang tidak menunaikan zakat. Yang ketiga, golongan yang meninggalkan solat fardu. Golongan ni Nabi nampak mereka memecahkan kepala dan kepala mereka tu kembali pulih kepada asal dan mereka ulang balik pecahkan kepala dan kepala mereka akan kembali pulih kepada asal. Itu adalah balasan kepada orang yang sering meninggalkan solat. Yang keempat, golongan yang makan riba. Okey, golongan yang makan riba ni Nabi nampak mereka berenang di lautan darah. Dan bila mereka berenang di lautan darah, mereka dibaling batu. Sebab ini balasan bagi mereka yang makan riba. Golongan yang kelima yang Nabi nampak, golongan yang pecah amanah. Mereka ni memikul kayu api yang tidak tertanggung beratnya. Maka ditambah pula dengan beban kayu di belakang mereka.
mereka ni adalah golongan yang tidak menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan. Contohnya macam mereka makan harta anak yatim, apa yang telah diamanah kepada mereka tapi mereka tidak laksanakan. Dan selepas Nabi nampak peristiwa-peristiwa ini, Nabi sampailah ke Babul Yaman di Baitul Maqdis. Nabi masuk kawasan tersebut. Nabi masuk ke Masjidil Aqsa melalui pintu gerbang Yamani, dan buraq yang Nabi naik tadi tu Nabi tambat di pintu masuk masjid. Bila Nabi masuk ke dalam masjid tu, Nabi menjadi imam kepada rasul-rasul yang terdahulu. Setelah Nabi selesai solat, Rasulullah ni pun dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dengan Nabi menaiki semula buraq sehinggalah ke langit ke-7. Dan di setiap lapisan langit tu Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu. Di setiap lapisan tu Nabi jumpa dengan nabi-nabi yang berlainan. Okey. Di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua, Nabi jumpa dua Nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi jumpa Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi jumpa Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi jumpa Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi jumpa Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Daripada langit ketujuh, barulah Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Dan di kawasan Sidratul Muntaha adalah Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ni tempat 70,000 malaikat masuk setiap hari dan tidak lagi keluar sehinggalah hari kiamat. Malaikat tu dah masuk dalam Baitul Ma'mur, mereka tak akan keluar dah. Mereka akan tunggu sampai hari kiamat. Bila Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha ni, Sidratul Muntaha ni tempat berkumpulnya segala amalan manusia dan tempat suratan sekalian makhluk. Tempat apa yang Allah dah rancang untuk hamba-Nya. Nabi naik ke atas ke Sidratul Muntaha tu bersendirian untuk bertemu Allah. Dan tak ada orang teman. Tapi daripada langit pertama sampai langit ketujuh, Nabi masih ditemani oleh Malaikat Jibril dan Nabi masih menaiki buraq. Tapi di Sidratul Muntaha, Nabi tidak ditemani oleh sesiapa. Okey. Ketika Nabi naik berjumpa dengan Allah memfardukan solat 50 waktu sehari semalam kepada umat Nabi Muhammad. Lalu bila dapat solat fardu tu, Nabi pun turun, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di langit ke berapa? Nabi Musa berada di langit ke-6. Okey, Nabi Musa nasihatkan Nabi Muhammad supaya minta kurang kepada Allah sebab bilangan 50 tu terlampau banyak. Sebab Nabi Musa takut umat Nabi Muhammad ni tak dapat nak tunaikan kewajipan itu. Jadi Nabi Muhammad naik berjumpa dengan Allah, dan Allah setiap kali Nabi naik, Nabi dapat kurang 5 waktu. Jadi sampailah akhirnya dah berulang kali naik atas, turun naik kan. Sampailah yang tinggal 5 waktu. Tapi Nabi Musa masih minta supaya Nabi Muhammad naik. Supaya jumpa dengan Allah untuk minta kurang. Sebab dia rasa 5 tu pun banyak. Tapi Nabi Muhammad dia rasa malu. Dia tak nak dah jumpa Allah. Dia kata tak apa. Nabi Muhammad dia dah malu nak jumpa Allah banyak kali. Jadi dia kata tak apa, 5 tu insya-Allah umat boleh buat. Jadi bila dah dapat jumlah solat yang akhirnya 5 waktu itu, Nabi Muhammad turun ke Baitul Maqdis bersama dengan Malaikat Jibril dan pulang ke Mekah menaiki buraq. Rasulullah tiba sebelum waktu subuh. Sampai di Masjidil Haram sebelum waktu subuh. Okey, apa yang ada dekat Sidratul Muntaha tu? Dekat Sidratul Muntaha tu hanya ada sebatang pohon besar dan mengalir air jernih dari pangkat pokoknya.
Dan peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah peristiwa yang besar bagi Nabi sebab masa inilah Nabi menerima perintah solat langsung daripada Allah, langsung daripada pencipta. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada minggu ini. Ustazah nak lepas ni awak buat latihan di link yang Ustazah berikan di bawah ini. Sekian, terima kasih.